Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Para pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, selamat bertemu. Selamat datang ke Sekolah Menengah Agama Pelangai. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cik Wizat. Okey, so saya akan mengajar awak reka bentuk dan teknologi tingkatan 1 lah. Okey, baik. Mungkin kita belum sempat lah untuk memperkenalkan diri ataupun berkenalan dengan para pelajar. Tapi walau macam mana pun kita fokus kepada tujuan video hari ini. Tak lain tak bukan untuk berkongsi sikit sebanyak lah berkenaan dengan tajuk yang pertama, pengenalan terhadap reka bentuk dan teknologi. So kita akan pergi standard kandungan yang pertama sekali, iaitu dunia reka bentuk. So dunia reka bentuk ni akan ada dua perkara yang penting. Pertamanya adalah berkenaan dengan definisi bagi reka bentuk dan teknologi. Kemudian yang keduanya adalah berkenaan dengan elemen dan juga prinsip dalam reka bentuk. Itu dua perkara yang penting dalam standard kandungan yang pertama lah. Tapi kita tak akan habis dalam satu hari saja. Kita mungkin akan buat dua sesi kelas yang berlainan. So hari ini kita akan go through untuk dunia reka bentuk, definisi dia dan juga mungkin bidang reka bentuk itu sendiri. Okey, baik, tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada pengenalan terhadap reka bentuk. So, reka bentuk dan teknologi merupakan penyumbang kepada teknologi moden serta pembangunan sains dan sosial. Bidang ini memberikan pengetahuan kepada murid tentang kemahiran dalam menghasilkan reka bentuk produk berasaskan teknologi. Dan tujuan reka bentuk dan teknologi diperkenalkan adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Itu yang pertama sekali. Tujuannya tak lain tak bukan untuk memenuhi keperluan dan juga memenuhi kehendak manusia. So, dalam bab ini, pendedahan akan diberikan tentang reka bentuk dan teknologi yang mencakupi elemen, prinsip dalam reka bentuk, cara nak membina objek-objek asas dalam reka bentuk ini, serta semua perkara ini mestilah memenuhi kriteria yang akan ditetapkan. Okey, baik, jom kita tengok definisi terlebih dahulu. Baik, dunia reka bentuk hari ini. Sejauh mana kita nampak tentang reka bentuk? So, kalau kita perasan, tengok keliling kita, apa yang ada pada badan kita, gadget yang kita pegang mungkin, mouse ini dan sebagainya, sekiranya anda telah rasa dimudahkan dengan peralatan-peralatan ini, dengan pakaian-pakaian ini, dengan spek mata ini mungkin, semua ini adalah berkenaan dengan teknologi, iaitu satu perkara yang memudahkan kehidupan kita. Ini kita panggil dia teknologi. Reka bentuk ni adalah macam mana rupa teknologi tu. Reka bentuk ni, rupa dia macam mana? Bentuk dia macam mana? So, itu persoalan-persoalan dalam tajuk reka bentuk. So, disebutkan macam ni lah. Tuala, sabun mandi, berus gigi, baju, seluar kasut, kuih-muih kenderaan, pertanian, ubat-ubatan, semuanya adalah contoh aplikasi reka bentuk dalam kehidupan. Dan semuanya macam saya cakap tadi, memudahkan kehidupan manusia. Yang manusia ni kalau tengok, kalau kita belajar dalam Islam, manusia ni ada nafsu. Nafsu ni sentiasa berkehendak. Ada benda yang dia perlu pun mesti dipenuhi, ada benda yang dia kehendak pun perlu dipenuhi. So, dua-dua ini perlu dipenuhi. Oleh siapa? Oleh teknologi. Kenapa? Sebab kita nak dimudahkan setiap hari. Masalah mungkin akan datang. Hari demi hari mungkin ada masalah. So, teknologi akan bantu selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Okey, baik, faham? Jelas kat situ? Okey, jom kita tengok dulu apakah itu definisi reka bentuk. Baik, reka bentuk. Apakah itu reka bentuk? Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Penyusunan bahan secara terancang? Ya, nak susun bahan secara terancang. Contoh, awak ada tayar, awak ada rangka basikal, awak ada handle. Bayangkan, ketiga-tiga perkara yang saya sebut tadi, itu adalah kita punya bahan. So, cara nak susun tayar, dekat mana
handle dekat mana, tempat duduk kat mana, sprocketnya di mana, pedalnya di mana. So itu semua berkenaan dengan macam mana cara kita nak susun. Kalau kita ada ilmu, kita dapat susun dengan baik. Kalau kita tak ada ilmu, kita takkan dapat susun dengan baik. Sebab tu kita faham reka bentuk tu bagaimana. Dia adalah ilmu tentang menyusun bahan secara terancang, dan bukan saja terancang tapi dia mesti betul. Nak sempurna tu mungkin akan ada perubahan-perubahan tertentu lah, tapi mesti lengkap ataupun menyelesaikan masalah tu sendiri. Okey, ni contoh kita ada gambar lama. Ni gambar lama, basikal lama. Tengok tempat handle-nya besar, nak duduknya terlalu tinggi, macam manalah nak naik ni. Berapa kali jatuh pun tak tentu lagi, kan? Boleh naik juga. So sekarang kita dah perbaharukan bentuk basikal kita, tayarnya sama saiz, handle-nya mungkin di bawah sedikit, tempat duduknya mungkin lebih tinggi. So ini teknologi okey, ni contoh reka bentuk. Ni basikal juga, yang ni sekarang ni pun basikal juga. So dua-dua ni berubah dia punya bentuk. So ini kaedah kita menyusun. Okey, baik. Seterusnya, definisi teknologi. Apakah itu teknologi? Teknologi ni adalah aplikasi kepada ilmu sains, aplikasi kepada ilmu matematik. Kita belajar ukur, kita belajar kira-kira. Okey, kemudian kita belajar sains. Apa kaitan kita belajar sains? Contohlah, kita ada sumber alam, pokok. Okey, pada pokok kita boleh jadi papan. So macam mana jadi papan? Kena potong. So ilmu apa yang pasal potong-potong ni? Mungkin dia adalah ilmu mekanikal, teknikal dan sebagainya. Tetapi nak potong panjang mana, nak potong, kalau nak potong lengkung tu guna apa, bagaimana nak potong dia, ataupun setelah dipotong, okay, kita nak cantum kayu dengan kayu, guna apa, paku ke, gam ke, stapler ke, selotip ke. So itu semua perlukan sesuatu ilmu. So kita kena belajar ilmu sains dia, kita kena belajar ilmu matematik dia, dan kita kena pandai aplikasi ilmu tersebut dalam menjadikan ianya sebagai satu teknologi. So teknologi itu apa? Aplikasi kepada ilmu sains dan juga matematik. So itu maksud definisi teknologi. Kemudian kita nak tengok definisi reka bentuk dan teknologi. Kita dah dengar definisi reka bentuk apa, kita pun dah dengar definisi teknologi tu apa pula maksud reka bentuk dan teknologi. So reka bentuk dan teknologi adalah gabungan kepada pengetahuan untuk menyusun bahan secara terancang tadi. Kita ada bahan, kita kena tahu macam mana nak susun dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. So itu definisi reka bentuk dan teknologi. Dan kita kena faham tujuan dia tak lain tak bukan untuk mudahkan kehidupan manusia. Okey, boleh faham? Jom ulang sama-sama dengan saya definisi reka bentuk dan teknologi. Apakah itu definisi reka bentuk dan teknologi? Definisi reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan pengaplikasian pengetahuan sains dan matematik. So itu maksud dia, kena ingat sampai bila. Okey, baik. So kita nak tengok pula apakah itu bidang reka bentuk. Bidang reka bentuk, di mana wujud reka bentuk ni? Siapa yang akan kerja dalam bidang reka bentuk? Siapa yang akan dapat manfaat bagi reka bentuk ni? Kita kena kenal lah bidang dia apa. Okay, kita kena kenal dulu bidang dia apa. So tengok kat sini, kita nampak dua tempat yang saya tandakan warna kuning tu, konkret dan abstrak. Benda apa konkret? Benda apa abstrak? Konkret ni bukan tiang konkret tu, bukan. Konkret ni, tengok kat sini tu dia. Maujud. Maujud ni benda yang wujud, benda yang boleh nampak. Dan dia bukan saja boleh nampak, tapi kita boleh pegang. Contoh, saya ada phone kan, phone lama ni, phone. Benda ni saya nampak, benda ni saya boleh pegang. So ini kita sebut dia sebagai konkret. Ataupun saya ada tukul. Saya ada tukul, mungkin saya ada paku. Okay, saya nampak tukul ini, saya nampak saya punya paku, saya boleh ketuk. So ini maksudnya konkret.
Okey, konkret. Bidangnya adalah konkret. Kita boleh nampak, kita boleh rasa, kita boleh pegang dia. Okey, next kita ada abstrak. Abstrak ni apa? Mujarad. Okey, mujarad. Mujarad ni maksud dia apa? Mujarad ni ataupun abstrak ni, dia adalah sesuatu benda kita boleh nampak tapi kita tak boleh pegang. Okey, so dia ada benda yang kita hanya boleh nampak tapi tak boleh nak pegang, tak boleh nak rasa. Contoh, kita hanya boleh mungkin rasa tapi tak boleh nak buat apa dengan ni. Contoh macam rasa kopi. How to describe rasa kopi? Rasa kopi tu rasa kopi lah kan. Hanya orang yang pernah minum kopi saja dia tahu macam mana rasa kopi. So nak pegang dia, nak ubah dia tu mungkin agak sukar sebab kita hanya boleh nampak. Okey. Baik, so kita akan pergi lebih detail kejap lagi. Apa itu konkret? Apa itu abstrak? Okey. Dalam reka bentuk konkret, okey, anda boleh menceburkan diri dalam bidang pembuatan. Okey. Kerja kayu ke, kerja pipe ke, kerja tangan ke, ataupun mechanical, bidang mechanical yang melibatkan pergerakan, mungkin gear, mungkin basikal, mungkin tuas, mungkin kereta kabel ke, ataupun anda nak belajar dalam bidang electrical untuk pasang buat wiring rumah ke, pasang lampu ke, pasang pagar elektrik ke, itu adalah bidang electrical. Ataupun mungkin anda akan bekerja dalam bidang elektronik, buat TV, buat radio, buat telefon, itu bidang elektronik. Ataupun mungkin anda nak mencubakan diri dalam bidang mekatronik, bekerja dengan robot, buat AI, artificial intelligence yang boleh bantu memudahkan kehidupan kita. So itu bidangnya mekatronik. Ataupun mungkin pemakanan, anda buat makanan tu, so how makanan tu dibuat, itu adalah bidang konkret. Okey, boleh faham? Tetapi ada bidang yang kita panggil sebagai bidang abstrak, kita boleh nampak tapi tak boleh pegang. Contoh macam mana? Contoh ada dalam bidang perkhidmatan ataupun dalam bidang komunikasi. Contoh bahasa Inggeris. Kita boleh nampak bahasa Inggeris tu macam mana, tapi kita tak boleh pegang dia, tak boleh pegang bahasa tu sendiri. Saya tak boleh pegang bahasa Inggeris, pegang. So I cannot do that. Tak boleh buat sebab kita hanya boleh nampak. Ataupun kita tengok pada sistem transit aliran ringan, mungkin LRT kan. LRT, siapa pernah naik LRT? Adakah yang pernah naik ataupun pernah naik bas ke? So sistem-sistem perkhidmatan seperti itu kita tak boleh pegang. Kita hanya boleh nampak sistem tu bergerak dan sebagainya, tetapi kita tak boleh nak pegang. Itu tentang perkhidmatan. Itulah antara contoh yang kita sebut dia sebagai bidang abstrak. Boleh nampak tapi tak boleh pegang. Okey, so ini contoh besar. Ini ada jadual besar dia. So reka bentuk teknologi, ada produk dia. Kita ada produk konkret, kita ada juga abstrak. Okey, di situ. Kemudian dalam konkret kita ada bidang teknologi ataupun bidang seni. So semua ini adalah bidang-bidang yang kita boleh ceburi untuk belajar berkenaan dengan bidang konkret. Okey, dalam reka bentuk. Ataupun ini contoh-contoh dalam bidang abstrak pula. Kita ada perkhidmatan, contoh pengangkutan sewaan, sistem pembelajaran, proses dan langkah, sistem pengairan. Itu contoh perkhidmatan dalam bidang abstrak. Ataupun komunikasi, berbahasa Inggeris ke, Arab, Cina ke, cara menghasilkan bunyi, isyarat, persuratan, pengiklanan, grafik, movie dan sebagainya. So itu adalah bidang kita sebut sebagai abstrak. Okey, bidang disebut sebagai abstrak. Okey, saya harap awak boleh jelas dan juga faham berkenaan ini. Kalau ada soalan, boleh tanya saja dalam ruangan komen dalam Telegram nanti. Okey, terima kasih. Itu saja. Dah ke habis? Belum lagi. Saya nak pergi sikit saja lagi sebagai pengenalan kepada elemen dan juga prinsip reka bentuk. Saya akan sebutkan saja. Saya nak bagi tugasan sedikit untuk awak baca terlebih dahulu sebelum saya akan terangkan secara detail ataupun lebih jelas dalam sesi kelas yang seterusnya. Okey, kita tengok elemen. Elemen reka bentuk. Benda apa elemen ni? Kalau bahasa Melayu kita sebut sebagai unsur. So elemen ni apa? Elemen ni adalah satu benda
yang akan membantu untuk menzahirkan idea. Senang sebut dia adalah bahan lah. Bahan. Tapi kita panggil dia elemen. Jangan panggil bahan. Kita panggil dia elemen. So, elemen ni ada 7 perkara. Garisan, garisan, lepas tu rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang. So, ini 7 benda yang kita ada dalam elemen. Dia ibarat macam bahan yang perlu dalam mereka bentuk. Okey. Contoh tadi macam kita nak buat kodok. Contoh nak buat kodok, kita ada tepung, kita ada gula, kita ada garam, kita ada minyak, kita ada telur. Macam mana kita nak buat cekodok? Kita ada benda tu, tapi macam mana kita nak buat? So, perlukan satu lagi benda atau secara teknikalnya, secara keedahnya, iaitu dengan nama prinsip. Tadi kita bahas elemen 7 perkara tadi. So, dia ada prinsip macam mana nak gunakan ke-7 benda tadi. Ada cara dia nak susun macam mana, nak buat macam mana. Okey, so ada 7 cara untuk gunakan elemen tadi, iaitu keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan juga harmoni. So, ni contoh prinsip. Ini prinsip ni ibarat macam cara kita nak buat tadi. Macam mana tepung tadi banyak mana nak letak, gula tadi banyak mana, garam banyak mana. So, yang kawal banyak mana ni, nak kawal macam mana nak guna bahan-bahan tadi, prinsip ni lah dia akan kawal. Katakanlah tadi nak guna garisan, panjang mana garisan, bengkak-bengkok ke, lurus ke, zigzag ke, ataupun putus-putus ke garisan tu. So, yang kawal hanyalah prinsip-prinsip. So, kena belajar dulu apakah itu prinsip, baru kita boleh tahu macam mana nak gunakan elemen tadi. Dan kita akan belajar membina objek asas hanya menggunakan kedua-dua prinsip dan juga elemen nanti. Okey, cara itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. So, saya bagi tugasan pada awak, rujuk buku teks ini, tengok contoh-contoh yang diberikan, contoh elemen tu apa, contoh prinsip tu apa, tengok betul-betul dan fahamkan. Boleh tanya untuk kelas yang akan datang, untuk awak lebih faham tentang elemen dan juga prinsip. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.